Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar semua? Alhamdulillah, dan hari ni kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab daripada rakan hari ini. Kita panggil rakan lah sebab insya-Allah akan berterusan bersama kita dalam tadabbur bermula hari ini dan seterusnya. Biarlah dibaca Fatihah dahulu baru kita sambung nanti berkenalan dengan dia. Okey, dipersilakan dah. Saya perkenalkan muka dia, tengok. Okey, baca Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin. Terima kasih buat cunda buat Ummi Radwah Muhammad Zulkifli. Sebentar lagi kita berkenalan dengan dia. Kita sembang-sembang lah dulu. Sebelumnya kepada semua para pendengar, para penonton, sahabat syurga sekalian. Saya lihat sudah ada beberapa mata di situ. Kita boleh lihat dulu Radwah siapa bersama kita hari ini. Pertamanya kita lihat ada Kamisah, Alhamdulillah. Kita ada Waalaikumsalam Mulyana. Mulyana ni saudara mara kita kot. Saya tak berapa pasti sebenarnya. Nurhayati, ini ibunda kepada Ummi Radwah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Siti Maryam Abdullah. Nutfia Arash. Kamisa, waalaikumsalam. Ni dari Singapura tau. Radwah. Okey. Yang sentiasa pengikut tetap tadabbur kita lah. Yang ini okey. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa mata. Apa yang Bunda nak sebutkan pada hari ini kerana minggu lepas Bunda tak dapat bersama atas beberapa sebab lah bukan beberapa sebab, satu sebab je. Sehari sebelum tu saya agak penat dengan kursus dan tugasan menyebabkan besoknya saya terpaksa berehat. Ini pun saya risau juga sebab semalam pun kursus lagi dan agak panjang daripada 9 pagi hingga 6 petang. Tapi Alhamdulillah Allah berikan kesihatan, semangat lah bila ini memang cari-cari semangat, cari orang muda. Sebab itulah Bunda carikan orang yang boleh mendengarkan kita bacaan supaya kita fresh, kita semua rasa segar dan kebetulan memang ada. Memang yang Bunda datangkan ini adalah juga bukan orang lain bagi Bunda lah, cucu kepada abang saya nombor 2 dan dia seorang hafizah. Jadi saya kira alangkah baiknya kalau dia turut serta dan memberikan kita rasa teringin untuk membaca Al-Quran dengan baik kerana diperdengarkan kepada kita itu baik dan
kita mulakan tadabbur kita dengan bacaan Al-Quran yang lebih memberikan gerak hati, insya-Allah touching kita ya, sambil kita memahami maksud-maksud yang akan kita bicarakan. Jadi saya kira ini adalah satu penghargaan lah kepada kesudian Cunda ni untuk bantu, dan saya sangat mengharaplah beliau untuk memberikan sumbangan ya dalam tadabbur kita, kerana kita pun memang ini adalah usaha bunda lah untuk sama-sama. Sebenarnya macam bunda selalu sebut, saya bukan nak mengajar bersungguh-sungguh sebagai seorang yang hebat sangat untuk mengajar, tetapi kita nak share. Jadi saya nak beritahulah kepada anak anda Radwah ni, kita dah pandai baru kita boleh mengajar, kita boleh baca bersama. Jadi selepas ini kalau bunda lah bagi pendengar semua, nenda bagi dia lah, tak boleh, so ada keuzuran dan sebagainya, mungkin dia boleh teruskan kerana dia juga seorang ustazah lah insya-Allah sebab dia di UPSI. Dan mungkin sebelum kita bermula, kerana sebagaimana bunda sebutkan kepada para sahabat sekalian, bahawa dia mungkin akan kita bersamalah dengan kita dalam siri tadabbur ya, kalau dia sempat lah, kalau tak nak buat macam mana kan, macam tu juga saya. Kita berkenalan lah dulu sebelum kita minta dia bacakan ayat. So hari ni kita akan minta dia baca ayat 87 sehingga 90 surah An-Nisa. Dan sebelumnya mungkin saya nak minta dia perkenalkan diri, sekarang di mana, tahun berapa, semester berapa. Saya pun tak tahu dia sebenarnya hafizah, dia hafizah tahun berapa pun saya tak tahu. Dia memang mendalami bidang qiraat dan juga tarannum. Dan setahu bunda dia pernah menjadi johan qiraat peringkat kebangsaan, tapi tak tahu peringkat kebangsaan tu antara universiti atau peringkat kebangsaan macam mana, sebab kadang-kadang walaupun di saudara mara ni kita nak bersembang tu agak jauh masanya. Ni pun baru jumpa, lama tak jumpa, nampak dalam maya ni sajalah. Rindulah juga, tapi nak buat macam mana, tak mau cerita lah, rindu tu kan menangis pula kan. Okey, dipersilakan Ummi Radwah perkenalkan diri dan terus baca ya. Saya akan backstagekan diri bunda ni biar mereka nampak baca. Okey. Janganlah tidak ada. Okey, dipersilakan Ummi Radwah, kenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para penonton yang saya hormati, yang saya kasihi. Okey, bismillah. Nama diberi adalah Ummi Radwah binti Muhammad Zulkifli. Ummi Radwah binti Muhammad Zulkifli. Sekarang semester 5 belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak, dengan dalam bidang ijazah sarjana muda tahfiz Al-Quran dan qiraat dengan pendidikan. Dan sebelum itu saya mengaji di Darul Quran tahun 2015 sehingga 2018. Kemudian melanjutkan pelajaran di UPSI. Okey, baik. Jadinya maka saya mulakan bacaan saya pada ayat surah An-Nisa ayat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أولى
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله
لكم عليهم سبيلا صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ummi Radwah. Saya kita pagi-pagi ni mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi menenangkan kita. Kita cuba memahami lagi selanjutnya maksudnya, maka dia akan lebih mendalam lagi. Sebenarnya kan ini juga saya nak sebagai satu motivasi kepada ibu-ibu, bapa-bapa supaya mendidik anak-anak awal membaca Al-Quran. Saya ingat Radwah ni ketika dia berumur 4-5 tahun, dia sudah mula bertaranum kerana mak bapak dia memang ahli taranum lah. Bapanya pernah menjadi Johan Musabaqah Al-Quran peringkat kanak-kanak sekolah dulu, tapi saya pun tak ingat tahun berapa, waktu tu pun saya pun masih muda lah. Dan sekarang anaknya menyambung dan saya melihat bagaimana ketika dia umur 3-4 tahun dilatih untuk taranum dan menyukai bacaan Al-Quran. Waktu itu dia suka lagi kalau kita bagi dia duit 4-5 ringgit, dia terus dia mengaji. Tapi dah besar sikit, umur 7-8 tahun dia sembunyi, dia takut kalau nampak bunda dan suami datang sebab mesti nak suruh dia mengaji. Saya ingat lagi tu. Sebab masa dia awal-awal dia suka melengsir kat kita, kita pun bagi dia duit ngaji, dia ngaji. Dia dah besar-besar sikit, dia dah malu, tapi sekarang dia dah lagi besar, lagi sudah boleh, jadi kita boleh panggil secara rasmi lah untuk menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua terbuka hati, anak-anak kita terbuka hati semua untuk membaca Quran dengan baik dan memahami dengan sedap pun kita baca. Jadi bolehlah kita lakukan. Okey, lagi hari ni 2 Rajab jadi semangatlah dengan bacaan Al-Quran, semangatlah banyak-banyak Radwa dan juga teman-teman yang lain, para pendengar kita akan terus sehinggalah mudah-mudahan kita diberakatkan pada bulan Rajab, Syaban dan disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan, sebab kita pun tidak tahu sampai ataupun tidak. Bunda ingat tahun lepas kita memang dah mula tadabbur pada bulan Ramadan. Jadi setahun lah rasanya, hampirlah setahun benda bertadabbur. Mungkin nanti ketika bulan Ramadan kita minta baca bersama dengan Ummi Radwah. Boleh Ummi Radwah kita baca mujawad agak panjang sikit supaya kita minta pendengar akan turut serta. Boleh kan? InsyaAllah mudah-mudahan ada masa dan kerana dia masih belajar online, jadi kita pun online kan dia hari-hari. Tak apalah. Okey. Mungkin Radwa ada perkara yang ni kita backstagekan dulu, nanti kita datang lagi lepas kita nak tamat Okey, terima kasih dulu buat sementara. Kita jumpa nanti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita kepada ayat yang telah dibacakan oleh anak anda tadi. Ada ramai dah ni. Alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat meneruskan pengajian kita, pemahaman kita, pembacaan Al-Quran. Saya dah cuba bawakan tukang baca yang bagus, sebab benda memang bukan jenis taranum, bukan jenis baca lagu, suara pun tidak alhamdulillah dengan suara apa yang Allah beri, tetapi Allah berikan kita keistimewaan berbeza-beza. So sebab itulah benda cuba datangkan supaya kita pagi-pagi ni rasa nak baca Quran, macam tu. Saya nak kita rasa macam tu. Kemudian selepas kita baca tu kita tengok maknanya, sebab fahamkan maksudnya. Sebab itulah saya kata dalam benda sebutkan dalam Facebook yang pengumuman semalam, bolehlah ambil Quran atau yang ada tafsir, semak. Maksudnya sambil kita membaca.
kita dengar bacaan Quran tadi, dengar bagus kan? Terharulah, alhamdulillah tak ada gangguan internet lain dan sebagainya. Saya dengar dengan baik, tak tahulah rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan kalau kita baca ikut tadi, kita dah baca 3 ayat. Sebenarnya kita ni mendengar pun dapat pahala. Jadi kalau kita baca, kita semak dengan rasa hati betul-betul mendengar Al-Quran itu, kita sudah dapat pahala sama dengan pembaca tadi. Begitulah Okey, kita kembali kepada tadabbur kita. Kita ambil terus daripada ayat 88 sebab saya hari itu terangkan tapi tidak berapa ni kan sebab dah hujung-hujung masa. Jadi kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lakum fil munafiqin. Apakah yang menyebabkan kamu, ni Allah tegur orang mukmin, apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi 2 gulungan terhadap kaum munafik itu? Fama lakum, itu satu teguran Allah, satu peringatan Allah. Macam kita kata, apalah awak ni, bahasa kita lah, itu Allah berikan bahasa yang indah. Kita kalau ni, kita selalu kalau cakap, kenapalah awak bergaduh? Kenapalah jadi begini? Jadi bayangkan ni bahawa Allah murka sebenarnya atas perpecahan yang berlaku di antara orang muslimin kerana pandangan mereka terhadap orang yang munafik. Fi'atain, mereka terbahagi kepada 2 gulungan, iaitu orang mukmin itu terbahagi kepada 2 gulungan, iaitu ada gulungan yang mengatakan kita perangi je lah mereka, maksudnya marah, mengambil tindakan pada mereka, ataupun ada yang mengatakan dalam tafsir bunuh mereka, ada juga mengatakan biarkanlah mereka. Jadi Allah tegur kenapa menjadi 2 gulungan, padahal Allah telah menjerumuskan mereka. Maksudnya Allah telah marah, murka kepada orang munafik tadi. Dia mengaku Islam. Ceritanya begini ketika perang Uhud, itu pandangan yang pertama. Ketika perang Uhud, ada golongan pergi berperang atas perintah Rasulullah untuk berperang memerangi orang-orang kafir di Uhud, dikenali sebagai perang Uhud. Tetapi belum pun, maksudnya dia kembali semula, dia lari, tinggalkan peperangan itu. Ramai, bukan sedikit, dalam 300 orang. Itu mengikut riwayat, sebagai riwayat lah, ketepatan dia tidak ketahui. Tapi maksudnya bilangannya banyak. Itu menunjukkan keimanan mereka tidak kukuh. Mereka tidak sanggup berjuang bersama Rasulullah untuk mempertahankan Islam. Tidak sanggup berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam. Mereka lari. Maksudnya lebih suka, lebih takut kepada nyawa dia hilang, lebih takut kepada peperangan musuh daripada takut kepada Allah. Jadi ini menunjukkan mereka munafik sebab mereka telah mengaku Islam. Mereka telah mahu mengaku di hadapan Rasulullah dan bersaksi dengan syahadah, tetapi takut. Jadi sebab itu dipanggil munafik. Jadi yang berpecah ini ialah orang sahabat Rasulullah sendiri. Apabila mereka telah kembali daripada perang Uhud, ada yang mengatakan kita biarkan je lah. Ada satu golongan lagi mengatakan perlu diambil tindakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka. Kenapa kamu nak berpecah? Kita kalau ada sesuatu yang sesuatu yang menjadi keliru ataupun kita tak tahu membuat keputusan, ialah kembali kepada Allah. Waktu itu ada Allah dan Rasul. Tanya Allah dan tanya Rasul. Allah telah beritahu bahawa Allah telah menjerumuskan mereka dalam kekufuran. Sebenarnya ayat sebelumnya, ayat dalam surah Ali Imran ada berceritakan tentang keadaan orang kafir, orang munafik ni. Kenapa pula kamu yang nak beri petunjuk kepada mereka? Sebab ada yang kata tak apalah, mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Kenapa kita tak mampu beri mereka petunjuk? Ikut sajalah perintah Allah. Kalau Allah kata hukum mereka, maka kita kena hukum. Kita tidak boleh untuk
berbolak-balik ataupun mengambil tindakan sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu diingat bahawa ayat ini memang ayat untuk teguran Allah kepada golongan sahabat yang berpecah pandangan terhadap orang munafik. Jadi apa pengajaran yang ada boleh kita ambil daripada ayat ini untuk kita sekarang. Iaitulah kita tidak boleh, memang maksudnya perpecahan itu sudah bermula di zaman sahabat pun ada. Jadi inilah yang kita ajar, bahawa kita belajar daripada Al-Quran. Kita rasa, apabila tadi Muradwah baca, dia kata fama lakum, dia baca firman Allah fama lakum. Apa keadaan kamu ni? Jadi kita cuba rasa bahawa Allah tegur kita kalau kita berpecah atas tindakan kepada perkara yang sudah jelas hukumnya. Kalau Allah katakan ini hukumnya, maka kita kena ikut hukum itu. Kita tidak boleh berpecah lagi. Melainkan perpecahan itu bukan ada melainkan, maksudnya kalau perpecahan itu hanya dari segi pelaksanaan, maksudnya pelaksanaannya, cara bunuhnya macam mana, cara peranginya macam mana, itu adalah bukan perpecahan. Tetapi mesti pegang bahawa perlu diperangi, perlu dilawan, tidak boleh dibiarkan, kerana itu perintah Allah. Jadi kita kalau katalah mencuri itu hukum potong tangan, kenapa kita berbolak-balik dalam memberikan hukum? Itu hukum Allah. Cuma sekarang ialah pelaksanaannya yang mungkin boleh dibicarakan, iaitu bukan masalah hukuman, maksudnya pembuktian, itu sebab ada perbicaraan dan sebagainya, apa yang menyebabkan dia mencuri, itu semua dibincangkan, itu bukan kisahnya. Tapi yang kisahnya sudah pasti sekiranya hukum sudah menentukan bahawa dia memang layak dipotong, so layak dipotong. Tidak boleh kita kata, oh tak perlu, tak boleh, kita tunggu hukum ini tak sesuai zaman ini. Hukum tu tetap sesuai, cuma pelaksanaannya itu bagaimana, itu yang dibicarakan, ya. Okey. Kemudian di hujung ayat Allah simpulkan, padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sesekali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya. Itu. Kemudian ayat seterusnya iaitu ayat 89. Okey. Sebelum masuk ayat 89, mari kita tengok sahabat-sahabat kita. Okey, kita ada Maznah tadi saya nampak. Allahu Akbar. Benar. Kita mengucaplah Allahu Akbar. Kita ni pun berpecah, macam-macam benda yang kita nak pecah, berpecah-pecah. Ustazah ni pun ada. Ni pun seorang qari'ah, ya. Kita pun boleh panggil sesekali tu. Sadaqallah. Okey, yang tadi ni tadi, ya. Jadi kita lihat. Waalaikumsalam Ruzia. Hari ni. Waalaikumsalam. Okey. Siapa lagi? Mudah-mudahan semua, alhamdulillah, tahniah ni mak saudara kepada Radwah tadi. Okey. Okay, alhamdulillah, ya, kita teruskanlah, ya, kita punya kita punya tadabbur. Kita ambil ayat 89, kita ada dengar tadi. Cuba kita dengar, tadi kita baca maksudnya. Kita dengar dengan taranum yang baik. Saya pun tak tanya tu apa jenis taranum, buta taranum lah saya ni. Tapi nak didengar. Kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waddu law takfuruna kama kafaru. Waddu dari kalimah wadda. Waddu ni mereka suka. Mereka tu orang kafir, ya. Sebenarnya ada dua. Tadi kita bercerita tentang munafik. Ayat yang ini bercerita tentang orang kafir. Sebenarnya orang kafir ni lebih mudah ditangani daripada orang munafik. Sebab orang kafir ni jelas-jelas dia memang tak menerima Islam.
Orang munafik ni kita nampak dia Islam tapi di dalamnya tidak Islam. Nauzubillah kita tak mahulah di sekitar kita ada yang munafik. Mudah-mudahan semuanya bagus. Kita tak boleh tuduh-tuduh orang munafik ni. Saya tak suka kalau kita ni orang Melayu ada jenis suka keluarkan perkataan macam munafiklah awak ni. Dia melayukan mal'un dia. Mela'on dia. Itu tidak bagus itu satu doa yang tidak bagus. Lagi satu tuduhan munafik tu bukan tuduhan yang mudah-mudah. Orang munafik tu boleh dibunuh kalau ikut ayat ini. Kalau dalam peperangan tadi layak memang Allah menyarankan, Allah memang beri hukum bahawa dia patut dibunuh, tidak boleh berpecah pandangan. Tapi kalau kita kata orang tu munafik, kita tak tahu dia munafik ke tak, tidak boleh lah janganlah mudah-mudah nak kata munafik. Sekarang kita cerita orang kafir. Orang kafir ni dia kata waddu law takfurun. Dia kata suka orang kafir ni suka kalau awak kafir. Kalau suka kalau kamu jadi kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru, sebagaimana mereka kafir. Fatakununa sawa, maka jadilah sama. Selalulah orang yang buat tak betul ni cari geng. Saya pun dulu, bukan dululah, sekarang pun dia kadang-kadang. Bila dulu masa belajar di Mesir, waktu saya masih belum kahwin lagi, saya kalau tengok kawan-kawan saya itu baring tidur lagi, saya tidur lagi. Saya tunggu dia orang bangun dulu, baru saya bangun. Tidakkah masa berjalan nanti habis waktu, ataupun sepatutnya kita boleh semayang tahajud, sudah tak ada waktu boleh tahajud kerana kita tunggu orang. Itu dah bilik air satu. Kita tunggu orang lain bangun dulu. Kita cari geng yang tidur lambat, yang bangun lambat. Itu tidak bagus. Kita cari geng yang bagus. Ini orang kafir cari geng. Fatakunu nasawa. Allah pun kata mereka tu nak kamu sama dengan dia. Fala tattakhizu minhum awliya. Janganlah kamu ambil mereka sebagai teman. Ada yang mengatakan dia teman, ada yang mengatakan dia pemimpin, ada yang mengatakan awliya ini sebagai pembantu kepada kamu. Tapi awliya ini memang pada makna asalnya ialah memimpin. Sebab kita sebenarnya kalau kita ikut pandangan dia, maka itu dia pimpin kita lah. Kalau orang kafir kata kamu buat ni lah. Kalau ada orang kafir kata kenapa orang Islam ni pakai selubung, panas dan sebagainya, lalu kita pun kata betul juga dia kata, apa pasal orang Islam ni mendiskriminasikan wanita. Kita pun ikut mengatakan bahawa Islam mendiskriminasikan wanita. Islam buat itu, Islam buat ini, dia kutuk Islam, kita pun ikut. Sekarang banyak kan berlaku begitu. Kita baca saja, kita dengar sekarang dunia tanpa sempadan. Kita baca saja kutukan-kutukan orang tentang Islam, tanpa sedar kita ikut. Tanpa sedar kita rasa itu bagus, itu betul. Sedangkan Allah sudah lorongkan, sebab orang kafir dia memang suka kita sama dengan dia. Orang kafir suka kita leka sebagaimana, dan dia akan teruskan racun-racun dia lah. Begitulah. So sebab itu Allah sudah mengingatkan kita, fala tattakhizu minhum awliya. Jangan letak mereka sebagai ikutan kamu, sebagai teman kamu, nak ajak dia. Sebenarnya begini bukan berarti kita tak boleh berkawan, kita tak boleh baca apa yang ditulis oleh bukan Islam. Boleh. Tetapi kita ambil yang tidak bertentangan dengan syarak. Kita sentiasa peka bahawa ini memang dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Sebab kalau kita tidak peka, kita akan menjadi dia membolak-balikkan hati kita, ataupun dia boleh menyebabkan kita menjadi rosak iman, ataupun terganggu gugat kita punya tugasan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam. Fikrah kita menjadi lara dengan kerja-kerja yang lara, kita yang macam-macam kita boleh menjadi
tidak betul. Sebab itu kita tidak boleh ambil. Kita hari ini tidaklah berbicarakan tentang orang kafir itu boleh jadi pemimpin ataupun tidak. Sebenarnya boleh saja, boleh saja kita orang kafir ni pun ada yang dikatakan orang kafir yang tidak memerangi orang Islam. Itu boleh. Dia tidak ajak kita masuk agama dia. Dia tidak memerangi kita, tidak sekat kita untuk berdakwah. Tidak kata, oh tak boleh, you tak boleh buat ni, you tak boleh azan kuat-kuat, you tak boleh ini. Itu boleh. Tapi kalau dah mula tak boleh azan, tak boleh itu, tak boleh ini, itu maknanya dia sudah menguasai kita. Jadi apa sahaja syiar kita, dia tak boleh tidak boleh. Kalau dia naklah bekerjasama dengan Islam, dia tak boleh lawan apa sahaja yang orang Islam lakukan. Tidak boleh mengutuk orang Islam. Bahkan dia mesti patuh dengan apa yang orang Islam kehendaki. Maka kita juga bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan mereka. Itu kalau orang yang bukan Islam tapi baik-baik, kita juga bertanggungjawab dan menghubungkan keharmonian bersama mereka. Malah kalau mereka ada idea dan pandangan, kita boleh dengar. Kita boleh dengar dan timbangkan apabila dia tidak bertentangan ataupun kita merasakan bahawa dia tidak meruntuhkan umat Islam, bahawa malah memberi kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, itu kita boleh lakukan bersama. Jadi maksudnya di sini, janganlah kita letak dia sebagai semua cakap orang kafir ni betul. Kita perlu ikut. Kalau orang kafir kata rancangan pukul berapa tu maghrib, mesti letak ini. Kita pun ikut. Sebab kita tak fikir itu akan mengganggu orang yang nak solat dan sebagainya. Orang kafir kata jangan azan kuat-kuat, mengganggu, kita pun ikut. Jadi macam-macam yang kita tidak ada kewibawaan sebagai orang Islam yang memberikan pandangan yang khusus kebaikan untuk orang Islam. Malah kita pula terikut-ikut, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Mereka tu suka, wadu. Mereka suka. Jadi kita tak mahulah. Ketika bila kita boleh terima mereka, hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Okey. Fa in tawallaw fahuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalau mereka itu kalau mereka perangi kamu, maka kita kenalah perangi mereka juga. Kita kena tawan mereka. Tawan tu dalam erti kata zaman itu tawan dipenjarakan. Tapi masa kini bukanlah tawan begitu. Tetapi maksudnya kita kena kawal pemikiran mereka supaya jangan mereka yang menawan pemikiran kita sehingga kita menjadi dungu, sehingga kita menjadi ikut-ikutan. Kalau mereka kata, oh harta orang Islam kena dibuat begini, kita pun serah pada dia untuk pergunakan harta orang Islam. So ini tidak wajar, tidak wajar. Maka inilah yang menjadikan kegembiraan orang-orang yang bukan Islam apabila dia dapat menawan kita, ekonomi kita, menawan pemikiran kita hingga satu masa kita tunduk kepada dia bukan ilmu tau, tunduk kepada pemikiran untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Di mana-mana pun di dalam dunia ini, bukan maksudnya dalam Malaysia lah, adanya negara-negara kuasa-kuasa besar yang kita dengar macam-macam. Cuba kalau kita tengok pun mungkin secara halusnya kita tidak sedar apa yang mereka buat, tetapi kita selalu tengadah apabila kita, oh betul lah dia buat macam ni, betul lah dia buat macam ni. Jadi kepada anak-anak muda, bakal-bakal pemimpin, berfikirlah secara logik Islamik. Berfikir secara logik Islamik, bukan logik pemikiran akal sahaja.
ataupun mengikut darah muda yang mahu melawan sahaja. Okey, itu tadi. Kita sambung hari ni lajulah sikit sebab ada orang tukang bacakan ayat. Okey, terlihat ayat yang ke-100 iaitu illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum, kecuali orang yang meminta perlindungan. Ini yang bunda dah cerita sikit tadi. Orang kafir ni ada yang datang minta pertolongan di antara kamu. Bainakum wa bainahum mitsaqun. Di antara satu kaum dengan ikatan perjanjian setia antara kamu. Perjanjian ikatan setia. Kita kena ingat kalau negara kita ada perlembagaan. Itulah perjanjian kita peganglah perlembagaan tu kan dengan mereka. Atau orang-orang yang datang, ini cerita dahululah, cerita zaman yang berkaitan dengan perang tadi. Tetapi ini seharusnya menjadi contoh, bukan contoh, ini menjadi satu syariat, satu pedoman, satu panduan yang perlu kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu. Maksudnya dia tak akan perangi kamu. Dia datang minta tolong tapi dia memang tak mahu lawan. Macam kita lah, kita duduk sama-sama, ada Muslim, ada non-Muslim. Ikatan setia kita ialah tidak mengganggu di antara satu dengan yang lain. Tidak, kita memberikan dia keselamatan, selamat di negara kita, mereka boleh cari makan, mereka boleh jalankan cara mereka, dan tetapi tanggungjawab kita untuk memberitahu Islam agama yang betul, dan mereka tak boleh larang kita untuk memberitahu bahawa Islam itu agama yang betul. Mereka tidak boleh larang kita untuk berbicara tentang kebenaran Islam. Mereka tidak boleh larang kita untuk menjelaskan, untuk memberikan panduan kepada sesiapa sahaja tentang Islam. Islam agama rasmi, jadi kita salah kalau kita memberitahu. Bukan kita nak paksa mereka masuk Islam, tidak. Tetapi kita memberitahu. Dan kalau mereka bertanya, kita kena terangkan. Dan mereka ada hak untuk melihat kita, orang Islam, melakukan kebaikan sehingga mereka mendapat hidayah Allah. Tetapi kalau kita nampak mereka sudah mula memerangi itu, saya nak sebut di sini bukan perang senjata sahaja, kadang-kadang perang pemikiran. Perang pemikiran ni kena lawan juga dengan pemikiran. Bukan bila kita diperangi pemikiran, kita pun terkulai layu. Okey. Tentulah mereka memerangi, dan dalam pada itu jika kamu membiarkan mereka tidak mengancam atau mengganggu, mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian, mereka nak berdamai. Kita lah sekarang berdamai. Maka kita tidak perlulah memerangi mereka. Tetapi please jangan ganggu pemikiran orang Islam, jangan ganggu apa sahaja yang berkaitan dengan orang Islam. So saya kira kan kita sebenarnya Bunda Noh ada betul. Terima kasih Bunda Noh. Orang busy-busy ni kalau masuk dalam live saya ni gembiralah juga kan. Syiar Islam tidak boleh dihalang. Kalau dihalang kita mesti bertanggungjawab untuk pertahanan. Yes. Itulah yang kita sedang perjuangkan. Bukan sedang, kita sentiasa memperjuangkan ini. Apa sahaja yang kita perlu peka, kalau ini tu apakah di sebalik perancangan, strategi yang bukan Islam terhadap kita. Kita tidak boleh menerima begitu sahaja, tetapi kita mesti menyediakan diri dengan kekuatan, menyediakan diri menyediakan diri dengan persediaan yang kukuh dari segi ilmu, persediaan yang kukuh dari segi kemahiran. Kemahiran tu nanti orang kata kemahiran dengan ilmu apa beza? Ada beza. Kita kadang-kadang ada ilmu, tidak ada kemahiran.
contoh kan, benda lah, ada ilmu nak adalah sikit-sikit ilmu, tapi nak bercakap dengan orang tak ada mahir lah. Mahir nak buka live ni alhamdulillah. Itu pun kerana tidak takut-takut lah dulu. Rasa bertanggungjawab, jadi cuba-cuba. Lepas tu tanya-tanya pula orang. Macam mana boleh tu, macam mana boleh ni. Sekarang stop dah sampai situ, perasaan dah macam dah pandai sangat. Padahal banyak lagi. InsyaAllah kita akan bergerak seterusnya supaya kita lebih terbuka. Kita cari kemahiran itu yang perlu kita belajar. Dan orang lain, setiap antara kita ni ada setiap antara kita ni ada keistimewaan yang perlu kita gunakan mengikut keistimewaan yang Allah beri kepada kita. Kita bertanggungjawab tu. Kalau keistimewaan kita ialah boleh bercakap, kita bercakap. Kalau keistimewaan kita boleh menulis, kita menulis. Kalau keistimewaan kita boleh melukis, kita melukis. Kalau keistimewaan kita boleh merencanakan apa-apa saja, kita bijak dari segi ekonomi, bijak dari segi perubatan, belajar perubatan dan sebagainya. Kita sumbang semuanya itu. Allah tidak berikan semua ilmu kepada satu manusia. Kita dapat sikit, setiap orang dapat sikit. So jangan bangga sangatlah kan ilmu yang kita ada tu. Kalau kita ada ilmu sikit, jangan jangan takabur, jangan ujub. Sebab apa? Ilmu kita tu. Alahai, jarum pun besar lagi jarum sebenarnya. Cuba fikir-fikir. Kita banyak sangat yang kita tidak tahu. Malah semakin lama kita belajar, semakin tidak tahu. Baru umur dah 67 ni, semalam masuk bengkel penulisan skrip. Dia sebutlah dia punya istilah-istilah yang memeningkan lah. Saya bukan pening, saya fikir. Apalah pula maksudnya ni? Apalah pula maksud ni? Kalau tak belajar, memang tak tahu. Dan rasa, kali pertama lah dengar. Orang lain dah belajar daripada umur dia 17-18 yang ambil bidang tu. Kita tak ambil bidang tu, jadi kita tidak tahu. Sebab itu kita kena belajar. Bukan berarti, itu pun kita belajar-belajar, tak pandai-pandai lagi. Banyak lagi. Besok kalau saya ambil bidang lain, tak tahu lagi. Sebab ni saya tengok ada pula iklan nak buat skrip dokumentari. So janganlah sahabat kata saya ni tamak nak belajar. Suka belajar. Suka tahu benda yang tidak tahu. Kalau boleh praktikkan, insya-Allah kita cuba praktikkan. Kalau kita tak mampu pun kita usaha sampai ada hasil yang kita buat. So nanti mesti ada jakun lagi dengar. Kadang nak gelak juga seorang-seorang bila aku jakun juga rupanya, perasaan je dah belajar bukan main lagi. Dapat PhD. Tak semestinya. Begitulah. Jadi kita terima segalanya dengan rasa kita buka hati kita. Kita buka hati kita untuk menerima keistimewaan yang Allah beri kepada kita. Macam benda ni berapa siri dah, sampai setahun dah. Rasa saya tak pernah baca Quran berlagu supaya para sahabat yang menonton bersama saya tu rasa seronok nak baca Quran. Sedangkan ada insan-insan, cucu saya 3-4 orang yang hafiz Quran, boleh saja cucu saudara lah, cucu abang-abang, boleh saja tarik untuk sama-sama dalam program ini. So kita tarik seorang baru hari ini, dan hari ini kita panggil balik sebab kita dah baca 3 ayat. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya, dan kita nak tutup dah sebenarnya. Kita panggil lagi Umi Radhah, mudah-mudahan dia baca satu surah pendek lagi bersama kita. Okey, Umi Radhah. Sebelumnya kepada para pendengar, para penonton, para sahabat yang dikasihi Allah sekalian, atas sokongan anda kepada tadabbur ini, kita share, kita kongsi pada rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan ramai yang boleh menonton. Kita kongsikan juga apa yang kita dapat, kita kongsikan bacaan-bacaan Al-Quran yang baik ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati. Kita dah cakap bacaan Quran itu ada banyak
Quran itu banyak syafaat kita di hari akhirat nanti. Quran itu memberi syifa kepada kita kalau kita sakit. Quran itu pengajaran itu sebab kita kena baca, bawa syariat kepadanya. Membaca Quran itu pahala. Jadi banyak yang kita dapat dari baca Quran. So jadi untuk penutup kita hari ini, kita memintalah Ummi Radwa kita bacalah dulu tasbih kafarah, kemudian kita teruskan minta dia baca surah Al-Asr. Silakan Ummi Radwa, sambil itu kita baca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.